Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini waktunya untuk cerita. Berita semalam Faris Azman, wartawan Astro Awani ke KLIA, antara orang yang terawal ataupun orang yang pertama membuat liputan media berikutan hampir 400 jemaah haji yang terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ekoran tidak dapat berlepas ke Jeddah, Arab Saudi pada malam Khamis dan pemerhatian Astro Awani di sana oleh Faris Azman ketika itu mendapati rata-rata jemaah haji dilihat keletihan sebenarnya menunggu penerbangan dan visa pelepasan untuk mengerjakan rukun Islam kelima itu. Jadi Faris Azman bersama dengan saya, cerita dan juga rentetannya masih lagi ada hari ini apabila menteri membuat kenyataan media dan juga ada isu-isu lain ia berkaitan dengan visa furada dan sebagainya. Faris pergi semalam antara orang yang terawal berada di sana. Apa yang mendorong dan juga bagaimana maklumat itu awalnya dapat yang Faris tahu? Okey, pada jam lebih kurang 6 lebih kami dapat call daripada saya sendiri, dapat panggilan telefon daripada jemaah haji berkenaan bakal jemaah haji yang mengatakan bahawa mereka stranded di KLIA dan lebih 400 masa itu katakan lebih 400, tapi ramai yang dah pulang dan sebagainya. Beliau mengatakan bahawa benda ini tengah tegang, keadaan agak tegang di KLIA. Dan apabila saya mendengar kabaran itu, saya bertanya apa yang berlaku sebenarnya. Mereka katakan daripada 5 hari bulan ditunda, ditangguh penerbangan itu hingga 6, hingga 7 dan akhirnya mereka mendakwa bahawa visa itu tiada. Jadi itu menarik perhatian saya dan saya katakan kepada kru-kru, okey, kita standby untuk pergi ke KLIA untuk melihat apa yang berlaku. Dan apabila sampai di sana lebih kurang 7 lebih sebab agak jam, trafik yang agak sesak daripada Kuala Lumpur ke KLIA, melihat memang ramai sebenarnya yang bakal jemaah haji yang berada di depan di level 5 departure penerbangan pelepasan itu di KLIA, dan di dalam juga ada, tapi kita tidak dapat rakam di dalam kerana memerlukan kebenaran dan sebagainya. Saya cuma melihat bagaimana keadaan keletihan sebenarnya, San, dan ada beberapa jemaah yang sempat saya temu bual, saya bertanya khabar bagaimana. Ada mereka daripada Kelantan, daripada Pahang, daripada Johor. Ada juga jemaah-jemaah yang datangnya daripada Selangor, Kuala Lumpur yang mungkin lebih dekat berbanding dengan negeri-negeri lain. Ada yang tiba 28 Jun. Mereka excited, ini kali pertama untuk dapat pergi mengerjakan haji pada tahun ini. Namun sebaliknya berlaku seperti apa yang berlaku yang kita lihat daripada malam tadi. Sehinggalah sekarang masih ada lagi statement kenyataan media baru-baru ini. Motek sebentar tadi juga mengeluarkan kenyataan media mengatakan siasatan terperinci akan dijalankan kepada agensi syarikat agensi pelancongan terbabit, dan di mana agensi berkenaan berdaftar di bawah Motek. Jadi ada akta-akta yang akan digunakan untuk siasatan terperinci. Jika didapati bersalah, boleh digantung dan juga boleh dibatalkan lesen agensi pelancongan berkenaan. Sampai sekarang agensi berkenaan memang tidak langsung dapat dihubungi. Saya dapat hubungi sebenarnya ada dalam sejam yang lepas antara individu dalam pengurusan syarikat terbabit. Saya ada WhatsApp dan beliau juga ada reply mengatakan beliau mohon maaf apa yang berlaku. Mereka telah pun sedaya upaya untuk menerbangkan jemaah haji untuk mengerjakan haji pada tahun ini, namun tidak berjaya. Tetapi apabila saya ingin mendapatkan lebih banyak apakah yang berlaku, sisi-sisi penting yang berlaku yang mengakibatkan lebih ataupun hampir 400 jemaah haji ini terkandas, beliau mengatakan beliau akan berhubung dengan peguam dahulu sebelum sebarang kenyataan dibuat. Tetapi apapun beliau mengatakan jutaan mohon ampun dan maaf apa yang berlaku. Tetapi beliau mengatakan bahawa wang akan dikembalikan kepada jemaah haji secara berperingkat dan pasport. Saya difahamkan juga ada menghubungi beberapa jemaah-jemaah yang terkandas semalam. Mereka mengatakan pada pagi tadi mereka telah pun dapat pasport mereka. Dan ada lebih kurang 17 di mana OCPD KLIA juga mengatakan 17 laporan polis telah dibuat dan dijangka akan meningkat. Kerana difahamkan juga apabila bertanya dengan jemaah, paling minimum lebih kurang 30,000 untuk seorang jemaah haji. Bayangkan hampir 400, berapakah kerugian di situ. Dan kalau dikatakan apa yang dikatakan oleh Motek juga, siasatan bersama dengan pihak pengurusan agensi berkenaan juga mengatakan bahawa mereka akan memulangkan duit.
kepada jemaah-jemaah secara berperingkat, begitu juga pasport telah pun dapat pada pagi tadi, tetapi bagaimana dengan wang itu untuk dikembalikan, itu persoalan. Mungkin perlu ada cara-cara tertentu yang mungkin kita akan lihat apa yang akan berlaku selepas ini. Sebab kalau nak dilihat kepada penipuan dan sebagainya, kalau menerusi gambar yang Faris dapat rakamkan bersama juru kamera, beg pun sama semua. Maksudnya pengurusan itu dibuat dalam keadaan yang betul lah sebelum ini. Cuma mungkin selepas itu tak tahu lagi, Faris pun tak dapat lagi maklumat kenapa jemaah haji itu tidak dapat di sana, visa itu mungkin tidak lepas dan sebagainya. Tetapi Faris masa di sana bertemu dengan bakal jemaah-jemaah haji ini, bagaimana keadaan mereka waktu itu? Mereka secara, ada yang katakan mereka tak mau bercakap, mereka terlalu penat. Ada yang mengatakan secara mentally exhausted, mereka terlalu penat dari segi mental, fizikal. Sebab mereka bukan datang daripada Selangor, Kuala Lumpur yang sangat-sangat penat. Ada juga makcik itu duduk, minum, termenung dan sebagainya. Kita boleh gambarkan jika itu ibu bapa kita, apa yang akan berlaku kan kepada kita, perasaan mereka bagaimana. Dan apabila dapat tahu, semalam ada berlaku sedikit kekecohan apabila salah seorang individu yang merupakan pengurusan untuk syarikat berkenaan hadir memberikan penjelasan. Beliau dikerumuni oleh jemaah-jemaah yang inginkan penjelasan kerana kalau ikutkan dari jam 4 lebih sehingga jam 7 belum lagi terbang. Daripada jam 12 tengah hari juga mereka telah ada di KLIA. Tapi ada juga yang ditunda beberapa hari, 5 hari bulan ada ditunda, begitu juga selepas itu ada beberapa tarikh sehinggalah 7 hari bulan. Jadi penjelasan itu boleh katakan kadang agak tegang, dan ada polis-polis bantuan juga, anggota polis ada di sana untuk menerangkan, untuk memastikan keadaan terkawal. Dan selepas itu saya lihat individu terbabit dibawa masuk ke KLIA dan difahamkan pergi ke balai KLIA sendiri untuk diinterview oleh pihak polis dan sebagainya. Dan OCPD juga hari ini, pagi ini ada juga saya menemu bual OCPD juga mengatakan bahawa ACP Imran Abdul Rahman, Ketua Polis Daerah KLIA, mengatakan bahawa keterangan akan diambil kepada suspek, dikatakan oleh suspek lah di mana pengurusan syarikat berkenaan. Tetapi apapun sebenarnya keadaan semalam itu sukar untuk digambarkan. Pernah juga saya buat special report mengenai dengan bagaimana visa furada ini isunya setiap tahun ada. Ada juga jemaah yang tidak dapat terbang, yang stranded di KLIA, tetapi kali ini jumlahnya agak besar, lebih ataupun hampir 400 jemaah pada satu masa. Dan keadaannya agak sukar dibayangkan. Di kiri dan kanan kalau anda dapat di level KLIA itu, mereka duduk, rehat, makan dan sebagainya. Apabila tidak dapat terbang, mereka akan pergi ke hotel-hotel berhampiran menggunakan duit poket mereka sendiri. Bayangkan kalau duduk di daerah KLIA Rega Sepang itu, berapakah kosnya. Ada juga yang mengatakan mereka dah habis banyak duit tetapi mereka tidak dapat menunaikan haji. Mereka reda, tapi cabaran dan dugaannya agak besar. Dan juga Faris, kita tahu berkaitan dengan visa furada dan sebagainya, adakah bakal jemaah haji ini tiket flightnya itu memang dah ada, tapi tak boleh terbang sebab tak ada visa, ataupun tiket flight itu pun tak ada? Ada juga yang mengatakan bahawa mereka penerbangan itu ditunda. Okay. Tapi tidaklah saya untuk melihat tiket flight dan sebagainya sebab keadaannya agak kecoh sedikit. Tapi mereka katakan flightnya patutnya pada 5 hari bulan, ditunda kepada 6, kemudian semalam 7. Dan akhirnya difahamkan oleh pihak pengurusan syarikat berkenaan tidak boleh terbang sebabkan sudah terlambat. Flight yang terakhir difahamkan pada jam 2 pagi. Kalau mereka ambil catat flight jam 2 pagi pun sampai di Jeddah mungkin tidak sempat. Untuk mengerjakan haji dan sebagainya. Jadi dari sudut mereka ada yang sangat kecewa, marah, ada yang menangis. Ada juga seorang pakcik itu datang daripada Kuala Lumpur. Beliau telah pun mengeluarkan EPF-nya. Duit simpanan EPF untuk beliau dan juga isteri habis digunakan. Begitu juga dengan pakcik-pakcik yang daripada kampung juga bergolok bergadai sebenarnya Ihsan untuk pergi mengerjakan rukun Islam kelima ini. Tapi ini yang berlaku. Mereka sangat kecewa dan sangat terkejut sebenarnya. Ada juga yang secara agresif menengking, ada juga yang marah. Keadaan, yalah, ini yang berlaku pada keluarga kita, sudah tentu kita perasaan kita akan marah dan sebagainya. Tapi saya duduk di satu sudut untuk melihat secara lebih besar apa yang berlaku.
dan kami juga cuba mendapatkan right or reply daripada pihak pengurusan seperti mana yang saya maklumkan tadi. Mereka mohon ampun dan maaf, tapi apapun siasatan masih dijalankan pihak berkuasa dan polis juga membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 420 kerana kesesaan kerana menipu. Kalau ada unsur penipuan, tindakan akan diambil kepada pihak pengurusan berkenaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh individu yang saya hubungi sebentar tadi juga, beliau juga terkesan apabila dikatakan sebagai scammer dan sebagainya. Tetapi kita bukanlah untuk menuding jari kepada mana-mana pihak mengatakan beliau bersalah dan sebagainya. Apapun siasatan, kertas siasatan, dan kita hanya melihat apakah hasil siasatan ini, adakah elemen penipuan itu wujud ataupun adakah pihak ketiga yang menghubungkan di antara negara-negara. Kita tahu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang menjadi punca dan sebagainya. Itu kita kena tunggu apa yang dilaporkan oleh polis nanti. Dan semalam di KLIA bukan saja bakal jemaah yang ada di situ yang hampir 400 tu, tapi keluarga-keluarga bakal jemaah juga ada di sana. Bagaimana reaksi, bagaimana penerimaan mereka? Mereka sangat kecewa, ada yang menangis, ada yang juga apabila kita bertemu mereka meluahkan perasaan mereka. Duka cita dengan apa yang berlaku. Yalah, ibu dan bapa mereka excited nak pergi bukan umrah, ini haji. Bayangkan mereka bergolok bergadai untuk hantar ibu bapa mereka. Akhirnya ibu bapa mereka hanya berada di KLIA dan tidak dapat mengerjakan haji pada tahun ini. Sudah tentu kekecewaan itu tidak dapat digambarkan bagi ahli keluarga. Ada juga yang kalau kita tengok dalam tweet saya juga, di bawah itu ada yang mengeluh, ada juga yang WhatsApp saya, ada yang PM saya juga mengatakan bagaimana keadaan ketika ini, apakah yang berlaku, apakah maklumat-maklumat lanjut daripada pihak pengurusan agensi berkenaan yang diterima dari pihak jemaah juga. Ada juga secara berterusan, secara konteks kepada saya juga untuk mendapatkan apakah perkembangan daripada pihak berkuasa. Tapi apapun, melihat semalam itu keadaannya agak sukar. Keadaannya agak sukar sebab kita pernah buat mengenai penipuan Furada, visa Furada. Ini bukan kita katakan penipuan, masih dalam siasatan, tetapi special report kita, laporan khas dan mengenai visa Furada ini sebelum ini juga melaporkan bagaimana secara teknikal ia boleh digunakan untuk penipuan. Jadi dalam kes ini belum lagi kita tahu ia penipuan ataupun tidak. Siasatan masih lagi dijalankan, tetapi apapun saya pun rasa agak kesal juga apa yang berlaku kepada jemaah haji. Dan juga kalau anda nak melihat kepada rentetan apa yang berlaku semalam, anda boleh ke Twitter Faris Azman ataupun di Astro Awani untuk sebab Faris ada update kan daripada pagi sampai kes itu berjalan, dan ketika ini seperti yang Faris nyatakan masih dalam siasatan. Apapun kita mendoakan yang terbaiklah kepada semua bakal jemaah haji, dan juga kita mengharapkan ada penyelesaian yang terbaik. Apapun nilai, dan juga kita sabarlah walaupun kita tak berada di tempat itu, tapi itu saja, itu perkara yang boleh kita cakap dan juga kita boleh kongsikan. Tapi apapun sebenarnya salah satu di mana kepada pengurusan ataupun jemaah-jemaah selepas ini perlu lebih berhati-hati melihat ada juga nama-nama agensi pengurusan haji, pengelola haji di bawah tabung haji setiap tahun akan ada disiarkan nama. Kalau itu agensi pelancongan yang dimaksudkan oleh tabung haji, jadi mungkin itu adalah betul. Jadi untuk mengelakkan penipuan selepas ini, perkara ini tidak akan lagi berulang. Ya, kena semak dan juga kena nilai baliklah. Okey, terima kasih Faris Azman. Itu cerita di KLIA, dan juga ada lagi berita-berita susulan yang akan kami bawakan kepada anda, terutamanya apa yang Faris dapat sejam yang lepas bersama dengan agensi yang terlibat berkenaan. Walaupun pendek saja mungkin kenyataan dan juga apa yang ditanyakan ataupun jawapannya kepada wartawan Astro Awani, tetapi mungkin selepas ini ada lagi penjelasan lanjut yang akan ada dan juga akan kami bawakan. Kita nak berhenti rehat seketika, selepas ini bersama dengan Hasimi Muhammad.